4 projek mega pacu pertumbuhan Johor. Pasukan penyiasat Malaysia di Mozambik siasat serpihan pesawat. Dan juga ubat tidak berdaftar bernilai hampir 2 juta ringgit dirampas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 6 Mac bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Untuk laporan lintas langsung negeri dimulakan dengan Sarawak bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad. Kita juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Nur Hazimah Radik. Dan selepas itu kita akan ke RTM Perak bersama Nasrid Nisyarah. Lintas langsung negeri-negeri hari ini akan diakhiri dengan RTM Terengganu bersama penyampainya Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Semuanya seketika nanti, terus setia bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. 4 projek mega bakal menjadi pemangkin pertumbuhan Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin ia bakal memberi limpahan manfaat kepada rakyat negeri itu. Selain projek Forest City, projek meliputi kereta api berkelajuan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Singapura, pembangunan hub minyak dan gas negara di Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang serta projek landasan berkembang gemas Johor Bahru. Datuk Seri Najib memuji inisiatif Kerajaan Negeri Johor dan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar Irda dalam menyediakan pelan pertumbuhan strategik negeri Johor dan rancangan pembangunan komprehensif 2 Iskandar Malaysia. Tegasnya perancangan teliti dan bersifat menyeluruh perlu agar dapat memberi hala tuju untuk memajukan negeri Johor. Sekaligus ini mengekalkan negeri ini sebagai penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Projek ini dipadankan dengan perancangan yang dibuat di peringkat negeri dan di peringkat daerah yang kita akan lancarkan pada hari ini. Saya yakin dan percaya masa depan negeri Johor amat cerah sekali walaupun kita berdepan dengan senario ekonomi yang tidak menentu. Statistik Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MAIDA) tahun lalu menunjukkan Johor mencatatkan jumlah pelaburan domestik sebanyak 27.96 bilion ringgit bagi sektor perkilangan, manakala jumlah pelaburan langsung asing FDI adalah sebanyak 3.14 bilion ringgit. Ia menunjukkan Johor negeri tertinggi mencatat rekod pelaburan bagi sektor perkilangan tahun lalu. Johor menyumbang 31.1 bilion ringgit atau 41.6% daripada jumlah keseluruhan pelaburan negara. Dan sempena lawatan seharinya ke Johor hari ini, Perdana Menteri bakal merasmikan Pusat Transformasi Bandar UTC Johor. UTC yang menghimpunkan 33 agensi kerajaan serta swasta ini berjaya memberikan perkhidmatannya kepada kira-kira 1.8 juta orang sejak mula beroperasi. Untuk perkembangan di lokasi, kita bersama wartawan Anas Matno di Galeria Kota Raya Johor Bahru. Anas, teruskan. Terima kasih Lela di Bilik Berita Angkasa Puri. Baiklah, bersiaran secara langsung sekali lagi kami di kemah utama sempena dengan perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC Johor di Galeria Kota Raya Johor Bahru ini. Dan baru sebentar saja tadi tetamu kehormat iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah tiba ke kemah utama bersama tetamu-tetamu lain. Dan baiklah, jika sebentar tadi kami telah kongsikan mengenai 1.8 juta pengunjung di Johor Bahru yang telah pun mendapatkan perkhidmatan di Pusat Transformasi Bandar ini sejak ia mula beroperasi pada Julai 2014. Dan kali ini kami mendapatkan reaksi sendiri pengunjung, terutamanya warga Johor Bahru yang berada di sini untuk mendapatkan reaksi mereka mengenai manfaat UTC sejak ia mula beroperasi. Bersama dengan saya ialah Haji Abdullah Abdul Rahman yang ingin berkongsi mengenai UTC ini. Apa khabar Pak Cik? Dan boleh kongsikan mengenai UTC di Johor Bahru ini? UTC di Johor Bahru ini ditubuhkan lebih kurang masuk 2 tahun.
penglibatan orang awam belum begitu bersemangat lah, belum begitu hingga ke luar bandar. Mungkin Apa pendapat Pakcik mengenai pusat transformasi bandar? sebenarnya ia sangat bagus, memudahkan perkhidmatan dan sebagainya. Tapi mungkin ramai rakyat yang di luar bandar tak dapat maklum. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi kena lakukan publicity, kena lebih. Jadi lokasinya macam mana? Lokasinya di Johor Bahru ni okeylah. Walaupun transport agak, tapi ada transport lah. Baik, terima kasih Haji Abdullah Abdul Rahman yang bersama dengan kita ketika ini, dan saya tidak bersorangan apabila saya turut mendapatkan seorang lagi iaitu Nur Hisham yang ingin juga berkongsi mengenai perkhidmatan yang ditawarkan di sini. Apa khabar Cik Hisham? Baik, alhamdulillah. Cik Hisham, sejak setahun yang lalu Cik Hisham telah dikatakan telah mendapatkan perkhidmatan di UTC ini. Apa perkhidmatan yang telah diperoleh di sini dan apa bezanya dengan dulu sebelum ada UTC? Datuk Seri IR Dr. Wee Kang Okey, Siong, sebab dia sebenarnya satu tempat kan. Jabatan Perdana So, Menteri. satu urusan, semua urusan kita buatkan satu tempat tu lah. Yang So, berhormat, Tuan Haji senang tu Bajai semua saya bin lah. Haji Cukup Saudi, tanah, cukup harta, Pengerusi bilai, Jawatankuasa buat IC pun Pendidikan, boleh buat juga. penerangan, Kalau pembangunan beza dulu macam mana? Koperasi Ya? Negeri Dulu Johor. macam mana? Ya? Kalau Yang dulu macam berhormat, mana? Ahli Dulu kita Majlis kena Mesyuarat pergi banyak Kerajaan tempat Negeri lah. Johor. Kan, banyak tempat. Yang So, kena berhormat, pergi JPJ, Datuk Haji kena Ismail pergi Karim, banyak pos Setiausaha lah. Jadi Kerajaan kena beratur Johor. lambat kan. So, Yang berhormat, dekat Datuk sini, Kamrul Zaman Abu Kasim, Presiden everything dan semua lah. Ketua Eksekutif Johor Dari segi Corporation. kemudahan di sini macam mana? Parkir kereta macam mana? Oh, parking mudah. Parking memang tak ada masalah. Rakan-rakan media, So, tak ada masalah lah parking. para hadirin Parking sekalian. okey. Terima kasih Nur Hisham. Baiklah, kami Salam masih menantikan sehati sejiwa. detik bersejarah perasmian Pusat Transformasi Bandar pertemuan UTC kita pada petang yang Johor berbahagia ini, ini. dan Untuk untuk itu bersama-sama sekian saja menyaksikan laporan kami dari Majlis sebuah Perasmian pusat UTC sehati Johor atau untuk one petang ini. stop Kembali semula center kepada Lela di yang Angkasa menawarkan Puri. pelbagai Silakan. perkhidmatan kepada rakyat. Baik Anas, terima kasih. Dan kita ke berita seterusnya. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin pula berkata, pelaburan di Iskandar Malaysia sama ada melalui sumber tempatan mahupun asing perlu terancang dan terkawal. Ia bagi memaksimumkan keupayaan penyertaan pemain industri dan tenaga kerja tempatan dengan sasaran manfaat yang seimbang. Datuk Muhammad Khalid berkata pembangunan ekonomi di Johor mesti didemokrasikan dan setiap potensi di daerah, pekan dan desa di negeri itu perlu dibangunkan. Bukan sekadar membangunkan Iskandar Malaysia, Johor Bahru dan Pengerang semata-mata. Pelan strategik pembangunan Johor yang dilancarkan Perdana Menteri untuk merealisasikan Pelan Transformasi Ekonomi ETP dan membongkar potensi sebenar ekonomi Johor. Setiap daerah di Johor dibangunkan potensinya mengikut kebitaraannya yang tersendiri. Segamat dengan pertaniannya, Mesir dengan pelancongan, Batu Pahat dengan industri pembuatan yang mampan, serta Johor Bahru sebagai lembah perdagangan antarabangsa dan sebagainya. Kedua, kita ingin memfokuskan kepada pertumbuhan. Melaluinya kesan domino ekonomi akan terhasil. Peluang pekerjaan akan wujud. Usahawanan dapat disuburkan. Angka-angka positif pertumbuhan, pelaburan, kadar kemiskinan, pekerjaan dan pendapatan isi rumah sejak 3 tahun kebelakangan ini menjadi asas kepada usaha melestarikan pertumbuhan ekonomi negeri lebih kuat. Johor juga mesti menjadi ekonomi yang berpusatkan inovasi tetapi memfokuskan kepada ekspor. Tindakan ke atas anggota UMNO yang menandatangani deklarasi rakyat menyokong penyingkiran Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri belum dibincangkan. Majlis Tertinggi UMNO juga belum berbincang sama ada wujud keperluan untuk mengadakan mesyuarat tergempar berhubung perkara itu. Namun jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sebarang usaha untuk menggulingkan beliau akan memberi kesan kepada parti dan rakyat kerana beliau adalah pemimpin tertinggi negara. Semua pihak, sama ada mereka yang berada di dalam kepimpinan sedia ada ataupun yang pernah menjadi tokoh kepimpinan, mereka memahami prinsip ini, dan jika ketika seseorang itu mentadbir sebuah negeri atau sebuah negara, hak
hakikat dan prinsip yang sama sebenarnya dilaksanakan. Dan kenapa harus kita menyanggah prinsip-prinsip yang sedia ada. Beliau yang juga naib Presiden UMNO menyatakannya selepas merasmikan persidangan serentak UMNO Cawangan dan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri Cawangan Perak di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Pasukan penyiasat Malaysia kini sudah berada di Mozambik untuk menjalankan siasatan ke atas serpihan objek yang ditemui di negara tersebut. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, pasukan penyiasat akan mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa penerbangan Mozambik esok. Mereka akan berjumpa dengan DG DCA Mozambik besok pagi kerana today is Sunday. Then they will discuss the detail untuk membawa balik debris yang dijumpai lah. Saya nak tekankan di sini bahawa debris itu perlu diperiksa dulu sebelum kita dapat mengesahkan sama ada dia kepunyaan MH370 atau tidak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Wisma Baru MCA Kepong di Ibu Negara. Sehubungan itu, Datuk Seri Liau meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi. Sebaliknya, memberi masa kepada pasukan teknikal menjalankan siasatan mengenal pasti serpihan. Selain itu, perbincangan juga akan dilakukan bersama pasukan penyiasat Australia yang turut berada di Mozambik berhubung keputusan untuk membawa pulang serpihan ke Malaysia atau Australia. Namun soal itu bukan keutamaan dan apa yang penting adalah siasatan dapat mengenal pasti serpihan ada kaitan dengan pesawat MH370 yang dilaporkan hilang pada 8 Mac 2014 atau sebaliknya. 4 keluarga tinggal sehelai sepinggang dalam kebakaran di Kampung Duyung Kecil, Kuala Terengganu pagi tadi. Kebakaran bermula di kediaman milik seorang kaki tangan Jabatan Tanah dan Galian Negeri, Wan Aidil Syukri Wan Embung, 43 tahun, sebelum merebak ke 3 buah rumah berhampiran. Penolong Pengarah Operasi Bomba Negeri Carol Arifin Cik Rani menjelaskan sebaik menerima panggilan 6 buah jentera bomba bersama 31 pegawai dan anggota dihantar ke lokasi kejadian. Tindakan pantas pihak bomba berjaya mengelak api merebak dan menyelamatkan 40 buah kediaman lain. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Yang mana 2 buah daripadanya telah terbakar 100% dan 2 buah lagi sempat kami kawal dan terbakar dalam kira-kira 50%, 2 biji lagi. Di sini kadar kemerebakan tu agak tinggi sikit lah sebabnya rumah kedudukan rumah yang terlampau rapat dan hampir keseluruhannya di sini adalah rumah jenis sementara lah. Seorang mangsa, Wan Aidil Syukri Wan Embung, tidak menafikan kebakaran berpunca daripada litar pintas. Beliau turut bersyukur ibunya yang terlantar sakit, Wan Selma Wan Ibrahim serta anaknya berusia 2 tahun selamat dalam kebakaran tersebut. Saya rasa ini mungkin punca daripada TV kot. Short TV. Sebab pagi tadi tu dalam pukul 7 tu kakak dia kabarkan saya. Dia kata TV tu berasak. Dia buka TV tu keluar asap, mungkin mesti rasa shock sikit dah rasanya. 18 Ogos tahun lalu di lokasi sama, 6 buah kediaman hangus terbakar melibatkan kerugian hampir 2 juta ringgit termasuk kediaman milik seorang usahawan catering. Akibat 2 pertuduhan menipu gara-gara menyamar sebagai ahli Puteri UMNO Disember lalu, seorang suri rumah dijatuhkan hukuman penjara setahun secara serentak oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Tertuduh Siti Nur Hafizah Mat Yusof, 28 tahun, mengaku bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Azlan Shah Muhammad alias. Bagi pertuduhan pertama, Hafizah didakwa memperdaya Roliah Ahmad untuk menyerahkan wang tunai bernilai RM200 sebagai kos pembukaan akaun bagi mendapatkan bantuan Puteri UMNO di Taman Desa Rahmat Johor Bahru kira-kira jam 7.30 malam 11 Disember lalu.
Bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa memperdaya Hamidah Abdul Hamid supaya menyerahkan kad mesin pengeluaran wang automatik ATM Bank Islam milik mangsa sebelum mengeluarkan sejumlah wang RM1,300. Kesalahan tersebut dibuat di Jalan Kesihatan Desa Rahmat Tampoi pada tarikh yang sama. Kes dikendali Timbalan Pendakwa Raya Siti Asmah Zainal Arifin dan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Cawangan Penguatkuasa Farmasi Jabatan Kesihatan Kelantan merampas ubat-ubatan dan kosmetik tidak berdaftar bernilai hampir RM2 juta sepanjang tahun lalu. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian itu, Norma Ibrahim, rampasan itu hasil serbuan ke atas 70 premis dan peniaga. Dalam tempoh itu juga, 39 individu dan syarikat didakwa kerana menjual ubat-ubatan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jelas Norma, paling ramai adalah peniaga produk kosmetik. Kami merasakan masih banyak lagi pengguna-pengguna menggunakan ubat-ubat yang tidak berdaftar dan kosmetik. Kalau tidak ada permintaan yang tinggi daripada pengguna, maksudnya tidak adalah sebanyak itu di pasaran. Jadi itulah kami perlu memikirkan cara untuk kami menyedarkan pengguna supaya mereka lebih sedar dan tidak menggunakan ubat-ubat yang berbahaya lah. Beliau memberitahu pemberita selepas mengetuai program Farmasi Vengers di Kota Baru, Kelantan. Menggunakan konsep singgah dan sebar, program antarausaha Jabatan Kesihatan memberi maklumat dan kesedaran mengenai penggunaan ubat berdaftar kepada orang awam dan peniaga produk. Tidak mendaftarkan ubat atau kosmetik adalah satu kesalahan di bawah Peraturan 7/1/A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Baiklah saudara, sempena Hari Kraf Kebangsaan 2016, pengunjung diberi pendedahan terhadap seni kraf Malaysia. Tidak ketinggalan pembuatan kuih dan makanan tradisional yang menjadi perhatian pengunjung. Dan untuk butiran lanjut mengenainya, kita bersama wartawan Siti Aisyah Cik P di Kompleks Kraf Jalan Konle. Teruskan Aisyah. Bahawa perkhidmatan awam itu. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Kompleks Kraf Jalan Konle sempena sambutan Hari Kraf Kebangsaan 2016 yang bermula 24 Februari lalu dan berakhir hari ini. Selain daripada jualan kraf seperti batik dan juga hasil rimba, di sini juga terdapat demonstrasi pembuatan kuih tradisional yang dihasilkan secara moden dan tradisional, di mana pengunjung yang datang ke sini dapat melihat sendiri secara bagaimana kuih tradisional ini dihasilkan. Jadi untuk mengulas lanjut mengenai kuih tradisional ini, salah seorang usahawan pembuatan kuih tradisional yang didatangkan khas daripada Pulau Langkawi yang juga pemilik Bahulu Warisan Bonda, Puan Nosalmi Othman. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey Puan, mungkin Puan boleh jelaskan apa aktiviti yang Puan jalankan selama 12 hari di gerai Puan ini? Aktiviti yang dijalankan di gerai saya ni selama 12 hari, saya membuat kuih Bahulu tradisional dan juga moden. Yang tradisional digunakan dengan dapur arang, moden menggunakan oven. Okey, mungkin Puan boleh jelaskan apa perbezaannya menggunakan dapur arang dan juga oven ini? Okey, perbezaan dia, dapur arang ni dia menggunakan menggunakan dapur arang. Masak kuih tu dia lebih wangi daripada menggunakan dapur oven yang moden tu. Satu hari Puan, berapa biji yang dapat dihasilkan Puan? Setakat sekarang ni satu hari boleh melebihi pada 1000 biji kuih yang dapat dihasilkan setiap hari. Okey, selama 12 hari Hari Kraf Kebangsaan ini berlangsung, bagaimana sambutan daripada pengunjung Puan? Sambutan daripada pengunjung begitu menggalakkan. Setiap hari memang ramai pengunjung yang datang. Bahulu memang tak sempat untuk dibuat, tak cukup sebab terlalu ramai sangat pengunjung kat sini. Okey Puan, terima kasih di atas penjelasan itu tadi. Baiklah penonton, selain daripada pembuatan kuih Bahulu di Kemah D ini juga terdapat pelbagai demonstrasi pembuatan kuih dan masakan tradisional, antaranya kuih karas, peneram, wajit, rendang tok, laksa, kuala kangsa, asam pedas, gulai ikan tempoyak,
dan macam-macam lagi yang boleh dikatakan macam-macam makanan yang menarik yang ada di sini. Jadi bagi mereka yang belum lagi berkesempatan, masih ada lagi, saya kira masih ada lagi untuk berkunjung ke sini. Jadi itu saja saya kira yang dapat saya bawakan di Kompleks Kraft Jalan Kolej sempena sambutan Hari Kraft Kebangsaan 2016. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah. Seperti yang dijanjikan, lintas langsung negeri-negeri hari ini kami mulakan dengan perkembangan dari negeri Sarawak. Butirannya kita langsung bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Kuching. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Lebih 40,000 penonton membanjiri Stadium Kapit malam tadi untuk menyaksikan persembahan pentas rakyat bersempena program Sejiwa Senada 2016 edisi Kapit. Tampil menghiburkan penonton, beberapa artis terkemuka tempatan seperti Wendy, Tony Engkabi selain dimeriahkan oleh persembahan penyampai-penyampai radio televisyen Malaysia RTM Sarawak dan penampilan istimewa pemain saksofon combo RTM Safri Mustafa. Program Sejiwa Senada berkampung di Kapit selama 3 hari sejak Jumaat lepas dan akan menjengah ke lokasi seterusnya di Mukah pada 18 hingga 20 Mac ini. Ia merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk mendekati rakyat pada peringkat akar umbi, terutama penduduk kawasan pedalaman dan luar bandar di Sarawak. Program ini menyediakan platform kepada para pengunjung untuk mengetahui perkembangan projek pembangunan setempat dengan menyaksikan penyertaan pelbagai agensi kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan termasuk pelbagai badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Penganjurannya turut menjadi medan bagi mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian dan kualiti perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Roti canai goreng mungkin asing bagi anda, namun hidangan ini bukan perkara baharu bagi masyarakat Kapit. Bezanya di Kapit, juadah masyarakat India di ini diberi nafas berbeza, bukan dimasak di atas plate tetapi digoreng dalam minyak. Roti canai goreng ini tidak ditebas seperti roti canai biasa tetapi diuli. Seperti pelengkap roti canai biasa, ia dihidang bersama kuah kari dan sambal. Bagi yang biasa berkunjung ke Kapit, tidak sah kalau tidak singgah ke gerai Hajah Putit. Bersempena program Sejiwa Senada yang berkampung di Kapit selama 3 hari sejak Jumaat lepas, Medan Seri Kenyalang Kapit turut menjadi tarikan utama pada awal pagi. Bagi pengusahanya, Nobaizura Abdullah, keistimewaan canai gorengnya terasa apabila rangup dikunyah. Dimakannya rangup, sambutan pelanggan saya tentulah setidaknya turut merasa gembira dapat ini canai goreng di Kapit. Baginya, penganyuran program Sejiwa Senada telah banyak memberi impak kepada perniagaannya apabila telah menerima tidak kurang daripada 300 keping canai setengah masak untuk dibawa pulang. Harapannya, program seumpama ini berkesinambungan agar memberi kesan besar kepada sosioekonomi Kapit. Perkembangan pantas dalam teknologi telekomunikasi perlu dimanfaat sebaik mungkin dalam membangunkan sesebuah komuniti dan bukan menjadi faktor yang boleh memecah belahkan ummah. Mengulas perkara tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Simoy Peri menyatakan kebimbangan atas tindakan sesetengah pihak yang menyalahgunakan medium seperti laman-laman sosial dengan sengaja menimbulkan kekeliruan dan prasangka negatif dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, beliau mahu masyarakat khususnya umat Islam supaya sentiasa berlandaskan ajaran Islam dalam menilai atau menyebar sesuatu maklumat dalam media sosial. Ia penting bagi menjamin kerukunan ummah selain menjaga hubungan antara masyarakat Islam dengan bukan Islam. Simoy berucap pada Malam Cinta Rasul di Sri Aman. Penganjuran program Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Lingga dihadiri oleh lebih 1,000 masyarakat sekitar. Antara pengisian sepanjang program berlangsung termasuk zikir, ceramah agama dan persembahan lagu-lagu dakwah. Setelah setahun 3 bulan pra-penerbitan, Teater Bangsawan Sultan Tengah dipersembahkan kepada para jemputan rasmi malam tadi bertempat di Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adrus, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Kuching.
Antara kenamaan yang hadir menyaksikan persembahan teater selama 2 jam setengah itu yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Naruddin Majais, Menteri Muda Perumahan Datuk Karim Abdul Rahman Hamzah dan Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Daud Abdul Rahman. Pementasan Bangsawan Sultan Tengah merupakan usaha antara Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Pementasan yang melibatkan 80 tenaga produksi termasuk pelakon-pelakon ini mengetengahkan sejarah Kesultanan Negeri Sarawak seawal tahun 1582, karya asal oleh Pengurus Besar AKYBMS Datuk Dr. Sanip Said dan diarahkan oleh Abdul Wahab Firdaus Hairaf. Pementasan malam ini terbuka kepada orang ramai dan kemasukan percuma. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS yakin pasukan pilihan Miri berpeluang mara ke pusingan suku akhir Liga Bola Sepak Rakyat Peringkat Kebangsaan sekiranya menang pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan C menentang pasukan Papar Sabah pada 13 Mac nanti. Naib Presiden FAS Sazali Abdul Rahman memberitahu pasukan pilihan Miri telah memenangi 2 daripada 5 perlawanan kumpulan C dan memerlukan 1 lagi kemenangan untuk mara ke peringkat suku akhir menentang pasukan dari Semenanjung Malaysia. Inilah merupakan match yang kedua terakhir. Minggu depan adalah match yang terakhir bagi Miri lah untuk menentukan kedudukan kita ke pusingan yang seterusnya. So 13 Februari will be our last match lah against Papar Sabah. Beliau ditemui pemberita pada perlawanan Liga Bola Sepak Rakyat peringkat kebangsaan di antara pasukan Kota Belud Sabah dan pilihan Miri di Stadium Terbuka Miri. Dalam kumpulan C, Miri mencatat kemenangan kedua dengan selesa dalam saingan semalam apabila mengalahkan Kota Belud 4-2. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Muasili di Kuching. Dan untuk perkembangan dari negeri di bawah Bayu pula, kita terus sahaja ke Kota Kinabalu bersama Nur Hazimah Radik di sana. Silakan Hazimah. Terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pewartaan 16,846 hektar perairan sekitar Pulau Sipadan akan meningkatkan langkah penguatkuasaan dan pemeliharaan hidupan marin di pulau yang terkenal antara lokasi selam skuba terbaik di dunia. Kawasan perairan Pulau Sipadan yang diwartakan Kerajaan Negeri Julai lepas dilancarkan secara rasmi semalam oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Ginun Yanggus. Dalam sidang media selepas majlis pelancaran tersebut, Datuk Ginun berkata keluasan keseluruhan Taman Pulau Sipadan kini menjadi 16,860 hektar, termasuk kawasan daratan seluas 13,5 hektar. Pewartaan perairan dan terumbu karang di sekeliling Pulau Sipadan dilakukan di bawah enakmen Taman-Taman 1984. Menerusi perwartaan ini, katanya penguatkuasaan dan pemantauan boleh dilakukan secara lebih berkesan untuk menjaga terumbu karang khususnya di kawasan tumpuan selam skuba di perairan pulau itu seperti Barakuda Point, Drop Off dan South Point. Pewartaan perairan ini juga membolehkan Taman-Taman Sabah TTS yang menjaga Taman Pulau Sipadan memperoleh sumber hasil baharu berbanding hanya menerusi pewartaan kawasan darat sebelum ini. Sejajar pewartaan perairan di sekeliling Taman Pulau Sipadan, Taman-Taman Sabah TTS menubuhkan pasukan Dive Marshal di Taman Pulau Sipadan yang bertujuan memantau dan menguatkuasa aktiviti selam skuba secara beretika di sekeliling pulau itu. Pengarah TTS Dr. Jamili Nais berkata, pada peringkat permulaan TTS melantik 4 dive marshal yang melakukan pemantauan agar semua aktiviti selam skuba di sekitar 12 lokasi selaman di pulau itu dilakukan dengan etika yang betul. Dengan adanya dive marshals itu ataupun pemantau selaman, maka mereka boleh mengawal, memantau dan melindungi semua penyelam, bukan melindungi tapi mengadakan tegahan-tegahan pada para penyelam. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kawasan perairan Taman Pulau Sipadan dan Dive Marshal di Pulau Sipadan sempurna. Sementara itu, Arthur Severinus, seorang daripada Dive Marshal berkata, tugas memantau aktiviti menyelam di sekitar Taman Pulau Sipadan dimulakan seawal 6 pagi. Kami akan melakukan selaman dan rondaan berkala di dalam air
di mana kami akan meronda penyelam-penyelam yang berada di Pulau Sipadan untuk memastikan mereka mematuhi peraturan penyelaman di Pulau Sipadan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktiviti menyelam dilakukan tanpa menjejaskan terumbu karang dan hidupan marin. Sekiranya dikesan, laporan akan dibuat bagi tindakan penguatkuasaan. Sebuah pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN perlu diwujudkan di daerah kecil Paitan. Ia demi memudahkan penduduk di kawasan pedalaman itu berurusan dan mendapatkan dokumen pengenalan diri. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sugut, Datuk James Ratib, penduduk di kawasan itu sukar mendapat dokumen seperti sijil lahir dan kad pengenalan kerana pejabat JPN yang agak jauh iaitu di Beluran dan Pitas. Rakyat saya mempunyai kawasan tempat tinggal yang jauh daripada pejabat daerah Beluran, dan saya rasa kalau kerajaan dapat mewujudkan satu pejabat pendaftaran di pejabat daerah kecil Paitan ini membolehkan atau menyenangkan rakyat saya berurusan dengan pihak pendaftaran, dan ini mengurangkan masalah mengenai sijil lahir dan kad pengenalan. Dan saya mintalah kepada pihak kerajaan supaya dapat menyegerakan perkara ini. Datuk James ditemui media selepas merasmikan program Mahkamah Bergerak di Kampung Pinangkau, Paitan. Sehingga kini lebih 2,000 penduduk di Sugut belum mendapat dokumentasi diri, manakala hampir 300 orang belum memperoleh sijil lahir. Program Mahkamah Bergerak selama 2 hari itu mendaftarkan 313 penduduk kampung sekitar Paitan untuk membuat kad pengenalan selain memberi penerangan dan cara penyelesaian kes daftar lewat sijil lahir. Sementara itu, cadangan mewujudkan pejabat JPN di daerah kecil Paitan turut dialu-alukan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Menyifatkan ketiadaan dokumen pengenalan diri dalam kalangan rakyat di Sugut sebagai kritikal. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran berkata pewujudan pejabat JPN di daerah kecil itu mampu menangani masalah berkenaan. Jadi kita harapkan agar kerajaan akan prihatin menangani masalah ini, dan pendekatan yang terbaik adalah untuk mewujudkan satu pejabat pendaftaran negara bagi membolehkan penduduk untuk mendaftar kelahiran anak-anak mereka. Datuk Ronald ditemui RTM dalam program Mahkamah Bergerak di Kampung Pinangkau, Paitan. Hadir sama Hakim Mahkamah Tinggi Sabah, Datuk Nurcaya Haji Arsyad. Mengulas program tersebut, Datuk Ronald berkata, pelaksanaan program Mahkamah Bergerak di pedalaman Sabah wajar diteruskan untuk mengatasi masalah ketiadaan dokumen pengenalan diri dan daftar lewat kelahiran. Beliau turut mengingatkan ibu bapa atau penjaga agar segera mendaftarkan anak di JPN untuk mengelak masalah dokumen pengenalan yang boleh menjejaskan urusan persekolahan anak-anak. Program Mahkamah Bergerak yang diadakan di Sugut nyata mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk bagi mereka program bersepadu oleh pihak Mahkamah dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN itu memudahkan mereka mengurus dokumen pengenalan diri tanpa perlu ke pejabat JPN di Beluran. Beberapa penduduk yang ditemui memberitahu kekangan jarak dan keuangan menyebabkan mereka sukar memperoleh dokumen pengenalan untuk diri sendiri mahupun anak-anak. Memang salah. Kalau bukannya memang sama buatlah. Sebab pernah itu hari ada di Paitan sudah buat balik tapi tidak terus. Masalahnya jauh tempat kan. Susah habis kami dulu kawanan sana. Jauh. Dari kemarin kami dari sana, jadi kami bermalam sini lah. Tambang pergi balik RM50. Kampung saya di Ulu Lingkabau, 100 km jauhnya. Bosan melalui sungai, melalui perahu, tarik. Tadi dagi pun pendapatan diorang tiada, itu lambat. Sementara itu, Pengarah Mahkamah Negeri Sabah, Dean Wayne Daly memberitahu seramai 13 pegawai kehakiman didatangkan untuk mendengar kes daftar lewat dalam program ini. Kebanyakan kesnya adalah yang daftar lewat, di mana ada yang sudah melahirkan anak tapi balik ke kampung dan sukar untuk mereka balik semula ke pekan untuk mendapatkan sijil lahir.
melalui program Mahkamah Bergerak, tapisan secara tegas dan teliti dilakukan pihak berkuasa untuk memastikan hanya yang layak diberi kerakyatan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nohar Zima Radik dari Sabah. Kini giliran Perak pula untuk bersiaran. Kita terus saja bersama Nasrid Nisyarah di Perak. Silakan Nasrid. Penantian penduduk di dua kampung orang asli dekat Slim River Perak sejak lebih setahun lalu untuk mendapat pampasan yang lebih adil akhirnya menemui penyelesaian. Mereka menerima pampasan 5 kali ganda daripada yang ditawarkan sebelumnya selepas kerajaan negeri meminta Jabatan Penilaian, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dan Tenaga Nasional Berhad TNB membuat bancan lebih terperinci. Segalanya bermula apabila ladang getah dan kebun buah-buahan penduduk kampung Kuala Bil dan kampung Sungai Bil terlibat di dalam laluan kabel bervoltan tinggi dari Perak ke Pahang. Penduduk kampung membantah pampasan awal yang ditawarkan kerana menurut mereka jumlah itu tidak berbaloi dan merayu campur tangan kerajaan negeri. Penduduk yang ditemui pada majlis penyerahan pampasan di kampung Sungai Bil melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang prihatin terhadap masalah mereka. Hari ini kami telah menerima cek berjumlah lebih kurang 42,000. Jadi saya berpuas hati kerana berbeza ya daripada mula saya dapat lebih kurang 11,000 aja. Pada asalnya memang tanah ni status tidak digerankan, tapi oleh kerana sifat keprihatinan BN menjadikan ia seperti ada geran. Jadi kami rasa itu satu hibah lah. Ucapan setinggi terima kasih lah kan, di mana sentiasa diberi peka walaupun tanah itu dianggap tidak berstatus pada awalnya. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Behrang, Datuk Rosnah Kasim berkata, pada awalnya pampasan untuk penduduk terlibat hanya RM178,000 sahaja tetapi meningkat kepada lebih RM858,000 selepas campur tangan kerajaan negeri. Kerajaan negeri berharapkan supaya pampasan yang diberikan itu akan digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat setempat ini, khususnya untuk pendidikan anak-anak mereka. Sebanyak RM500,000 disalurkan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah dalam membangun dan membaik pulih institusi berkenaan. Menurut Pengerusi Yayasan Kemajuan Islam Darul Rizwan Kadir, Dato' Azhar Ahmad, kerajaan negeri sentiasa menyediakan peruntukan dalam memberi bantuan kepada pusat-pusat pendidikan agama di negeri ini. Setiap tahun, Yang Amat Menteri Besar akan memberi sumbangan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah ni sebanyak RM500,000. Untuk tahun ini, kalau tak salah saya, dah masuk tahun ketiga atau tahun keempat yang saya mewakili Yang Amat Menteri Besar akan menyampaikan sumbangan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah di Ipoh, Perak. Sementara itu, pengasas Pusat Pendidikan Al-Barakah, Dato' Ustaz Kazim Ilyas, mengucapkan setinggi penghargaan di atas sumbangan tersebut. Saya ucapkan terima kasih pada kerajaan negeri, pada Menteri Besar kerana meluluskan peruntukan sumbangan ini. Mudah-mudahan dapat bantu sikit untuk menampung pembiayaan, perbelanjaan dan pengurusan dan membaik pulih Pusat Pendidikan Al-Barakah. Projek 20 Tangan 3D bakal mengubah nasib 20 kanak-kanak kurang upaya di seluruh negara yang mempunyai kecacatan di pergelangan tangan. Projek cetakan tangan palsu berasaskan teknologi 3D itu bagi membantu golongan tersebut menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Penciptanya Sujana Rejab atau lebih mesra dengan panggilan Pak Su telah menceburi bidang cetakan tangan palsu 3D ini sejak 2 tahun yang lalu. Menariknya, Pak Su yang merupakan bekas guru bahasa Inggeris tidak mempunyai latar belakang dalam bidang mekanikal maupun kejuruteraan. Sebaliknya, hanya mempelajarinya menerusi internet serta berpandukan video di YouTube. Idea ni tercetus lebih kurang setahun lebih dulu.
berniat untuk membantu kanak-kanak ni. Ada di antara mereka ni setengahnya memang tidak mampu untuk membeli alat-alat ni. Jadi saya dengan beberapa tim saya lah berusaha untuk mencari sumber kewangan sendiri untuk membantu anak-anak ni. Projek yang dijangka siap pada September tahun ini akan diberi secara percuma kepada 20 kanak-kanak terpilih di seluruh negara dan juga Singapura. Namun di sebalik niat murni Pak Su, terdapat kekangan dana yang membataskan kelancaran projek tersebut. Bukan sumbangan berbentuk tunai yang diminta, tetapi hanya peralatan yang diperlukan, antaranya power bank, tali pancing, kabel, dawai halus dan servo. Pak Su turut menjalinkan kerjasama dengan beberapa pihak, antaranya College Community Taiping yang menyediakan kemudahan dan latihan kepadanya. Jadi berbekalkan dengan kemahiran dan pengalaman ilmu yang mereka ada, dengan kepakaran daripada Pak Su sendiri, dengan fasiliti yang kami ada, jadi kami dapat membantulah untuk melancarkan hasrat Pak Su untuk mengeluarkan produk yang diberi nama sebagai tangan palsu untuk mereka yang memerlukan. Orang boleh menghubungi Pak Su di laman sosial Facebooknya Pak Su Delta ataupun di talian 019 305 3000. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nasrid. Saudara, masalah muara cetek di pesisiran pantai bukan isu baru di Terengganu. Pelbagai langkah telah dilakukan oleh kerajaan negeri dan persekutuan bagi mengatasi masalah itu. Namun fenomena kali ini agak serius akibat cuaca yang ekstrim. Untuk laporannya kita ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Ya, masalah itu menyebabkan kira-kira 2,000 nelayan di daerah Besut tidak dapat turun ke laut. Masalah itu telah dialami mereka sejak hampir 4 bulan yang lalu. Bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim, wartawan Nur Yusof meninjau masalah yang dibangkitkan nelayan terlibat. Walaupun keluar seawal 7 pagi setiap hari, nelayan terlibat terpaksa melupakan hasrat turun ke laut apabila wujudnya beting pasir. Ditambah dengan keadaan cuaca gelap dan air laut pasang yang menyukarkan mereka untuk mengenal pasti laluan pelayaran atau melepasi muara. Malah banyak kes bot nelayan yang rosak terkandas di beting, lantainya bocor dan dimasuki air laut sehingga pemilik terpaksa mengeluarkan belanja puluhan ribu ringgit untuk kos membaik pulih. Mereka mendakwa daripada 381 buah bot zon A, B, C dan C2, hampir 90% tersadai di pengkalan. Bunyi-bunyi nak buat janji dah berapa kali dah. Tapi tak ada nampak bekah lagi ni. Nampak bekah tu kata kita orang laut di Besut ni semangat dah sikit. Ni duk main Kuala pun nak tutup ni penat alik kita ya. Kau lagu mana? Kira jam. Pencarian kata kita ni jadi menurut parut. Pasal benda ni lama benar. Kalau boleh nak suruh gali hak ni tak apa dah. Buat masalah ni gali hak ni dulu tak apa dah. Setelah mengetah. Pasal kalau tidak 2-3 bulan lagi mungkin orang ke laut tak kena boleh tubik ke laut dah. Pasal angin segara lagi pula. Angin segara mari lagi kan Kuala ni akan berat lagi. Agak minta jugalah kalau boleh gali hak ni. Hak tu ikutlah. Moga kita tahu dah hak tu. Hak tu hak politik kita tak cara. Cuma kita nak hak ni. Hak rakyat nak hak ni untuk kita nak kerja seharian kita ni. Tapi wak sementara ni kalau boleh-boleh pun belajar gali dulu sikit ni. Wak sementara kita nak ke laut dulu ni. Korek dulu sikit ni. Buat masalah kita ke laut ni. Time tubik ke laut tu ya boleh pitih ya. Ada ke laut gini, tak tubik ke laut, tak ada pitih ya. Moga kita susah. Rakyat ni duk tunggu kok pasari ya. Itulah saya nak komennya. Kalau boleh mana? Kalau boleh esok nak suruh gali lalu. Kalau boleh ya. Moga nak ke laut tanya ada ombak sikit, tak boleh nak tubik. Selain bot berkapasiti besar turut terjejas dan terputus mata pencarian, golongan nelayan pantai ini ialah melibatkan 166 buah sampan atau bot gentian kaca. Ini keseluruhan rakyat yang nelayan di sini lah. Bukan untuk seorang dua ya, ke semua kan. Mengganggu pencarian pendapatan. Mana tertutup mata pencarian sekarang?
Dalam 2-3 bulan sekali pergi keluar. 90% lebih tertutup lah lebih katakan. Jadi masalah orang kelab takut nak tubik. Takut nak tubik masalah sadar kan. Golek habis ada. Gitulah takut. Dan jadi apa jam tak lewat. Takut sebenarnya takut. Tak saya makan lama. Tak boleh lama dah. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik ada mengadakan dialog dengan nelayan ketika lawatan singkat ke jeti itu baru-baru ini. Beliau berjanji akan membawa masalah ini ke kementerian terlibat. Selain itu, muara cetek ini turut menjejaskan operasi bot besar yang membawa pelancong dalam dan luar negara ke destinasi tersohor ke pulau perhentian. Manakala akibat tiadanya ikan yang didaratkan melalui kompleks ini menyebabkan pusat jualan ikan secara borong dan runcit menjadi lengang. Tak ada orang. Tak ada orang, jadi saya hari-hari tu menggopok ni kan, gopok nelayan. Tak ada orang, tak ada duit lah. Banyak masalah lah kalau dah jadi sohor sekarang. Semua itu aktiviti semua ugah belah semua nak tobik toleh. Kalau musim tegara itu ho. Sudah kerja musim tegara dua. Musim tegara kat mai beranyai itu ho. Tobik telah dua tobik kalau takut tak ada lepas. Terbalik tergelan. Masalah itu kami ajukan kepada Wakil Rakyat Kawasan Kuala Besut, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman. Beliau yang sebelum ini merupakan jurutera Jabatan Perairan dan Saliran daerah itu amat memahami senario beting pasir di muara Kuala Besut. Kerja-kerja rutin memperdalamkan navigation channel ataupun alur pelayaran daripada jeti ke hampir ke muka kuala tu sedang dijalankan. Yang isu yang berlaku sekarang ni adalah kejadian beting pasir ataupun sedimentation berlaku di luar pada muara Sungai Besut itu sendiri. Jadi kita merayu supaya pihak jabatan supaya mempermanjangkan lagi alur pelayaran itu. Hanya itu laporan dari Terengganu kali ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Dan saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Jabatan Meteorologi bersama Hafizal Hakim di sana. Silakan Hafizal. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat dahulu keadaan angin di rantau negara kita, di mana secara amnya angin masih lagi bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan imej gema radar. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berseteribut petir di satu dua tempat kelihatan sudah pun mula berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung dari utara sehinggalah ke selatan. Begitu juga hujan berseteribut petir di satu dua tempat di negeri Pahang. Yang keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan berseteribut petir di satu dua tempat kelihatan kini sudah mula berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini dijangkakan akan berangsur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Untuk negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kelihatan kini sudah berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak, juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Dalam menghadapi tahun 2016 yang mencabar, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bersedia memantapkan mekanisme kutipan cukai negara. Langkah ini bertujuan memastikan sumbangan cukai kepada pendapatan negara berterusan dan tidak terjejas. Wartawan Vanessa Mering ada butirannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Mahfar, antara inisiatif yang bakal diambil termasuk memperkukuhkan sistem e-filing.
Penggunaan sistem ini semakin meningkat saban tahun dan mencecah 4.1 juta pengguna tahun lalu berbanding 100,000 pengguna pada 2006. Selain itu, LHDN juga akan menaik taraf sistem pengurusan dokumen bagi memastikan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. So kita yakin bahawa dengan kecakapan yang ada, dengan sistem kerja yang kita sentiasa menambah baik, akan memberikan rangsangan kepada pembayar cukai untuk tampil ke hadapan, membayar cukai mereka, membantu untuk pembangunan negara ini. Sejak ditubuhkan pada 1996, kutipan hasil cukai LHDN meningkat setiap tahun sehingga mencecah paras 100 bilion ringgit pada 2011. Dan tahun lalu, meskipun keadaan ekonomi mencabar, namun ia berjaya mencatatkan peningkatan kutipan hasil sebanyak 2.6%, tidak termasuk hasil cukai minyak dan gas. Dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi semasa, peranan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menjadi faktor penting dalam mengutip cukai pada tahap yang terbaik. Vanessa Mering melaporkan untuk Berita RTM. Lapang sasar Tok Jembal Gong Badak akan dibuka semula selepas semua aspek keselamatan ditambah baik, termasuk membina struktur halangan peluru. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Abdul Rahman, lapang sasar berkenaan hanya akan dibuka setelah semua aspek keselamatan diperkukuh. Beberapa perkara yang perlu pihak Persatuan Menembak tambah baikkan, umpamanya halangan-halangan peluru lah. Ada umpamanya di situ ada empat saluran atau empat saluran untuk menembak pistol semi auto, dan salah satu itu memenuhi ciri-ciri keselamatan dan 3 lagi itu tidak memenuhi, dan saya dah beritahu kepada pihak Persatuan Menembak untuk tambah baikkan daripada ciri-ciri keselamatan. Namun jelasnya ujian menembak melibatkan sukan atlet dalam bangunan menggunakan air pistol dan air rifles tiada masalah dan masih beroperasi seperti biasa. Sebelum ini ujian menembak di lapangan sasar ditutup lebih 2 tahun susulan aduan daripada penghuni sebuah kediaman yang menjumpai satu anak peluru pistol 9mm. Penghuni mendakwa anak peluru itu dari lapang sasar tersebut yang terletak lebih 2 km dari kediaman berkenaan. Rumah tu saya diberitahu bahawa telah tinggal kosong sekian lama. Apabila tuan rumah tu balik di situ, mereka menjumpai satu anak peluru lah. Anak peluru yang mereka kata ini kemungkinan datangnya daripada lapang sasar. Tapi apabila kita buat siasatan, tak mungkinlah anak peluru itu datangnya daripada lapang sasar kerana jarak yang begitu jauh. Beliau berkata demikian pada program ujian menembak kontingen polis negeri bersama pemimpin masyarakat, pihak media dan pejabat daerah setiu di lapang sasar PDRM Lembah Bidong. Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia APMM di Saran mewujudkan pusat pemantauan di kawasan Kuala Sungai Burung Perak sebagai langkah menangani kejadian pencerobohan bot pukat Kengka di Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Perak. Saranan dibuat Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC Datuk Yaakob Matsem. Dalam satu kenyataan, APMM jelasnya perlu menambah bilangan anggota penguatkuasa, pos kawalan, menyediakan peralatan mencukupi serta melakukan rondaan secara mengejut ke kawasan berkenaan. Ini bagi memastikan bot-bot pukat Kengka tidak terus merosakkan ekosistem hidupan laut sekaligus menjejaskan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan pesisir pantai. Saranan itu antara langkah yang dicadangkan EAIC susulan kejadian pencerobohan bot Kengka di kawasan berkenaan. Selain itu, APMM juga perlu mengemaskini semula prosedur operasi standard dan tata cara dalam mengendalikan aduan supaya segala maklumat atau identiti pemberi maklumat tidak dibocorkan. Selain itu, Jabatan Perikanan juga perlu menghapuskan lesen pukat Kengka dan tidak menyambung lesen sedia ada yang tamat tempoh. Ekoran fenomena El Nino dan cuaca panas yang berpanjangan yang melanda seluruh negara ketika ini menjadikan minuman air kelapa muda sebagai pilihan orang ramai. Situasi itu juga menjadi pembuka rezeki kepada peniaga gerai air kelapa kerana minuman itu menjadi pilihan orang ramai bagi menghilangkan dahaga.
Tinjauan RTM Kedah di sekitar Bandaraya Alustar misalnya mendapati orang ramai singgah di gerai-gerai menjual air kelapa untuk mendapatkan minuman ini. Menurut Cik Nora Ahmad, peniaga air kelapa pandan di Jalan Sultanah, jualan di gerainya semakin meningkat semenjak negara ini dilanda fenomena El Nino yang bermula sejak pertengahan Disember lalu. Jelasnya dahulu beliau hanya menjual 50 biji sehari, namun kini jumlahnya meningkat 2 kali ganda serta mendapat permintaan tinggi dari pembeli antara 100 sehingga 150 biji kelapa dalam tempoh sehari. Bagi Kamalah yang juga peniaga air kelapa muda, pengalaman 16 tahun dalam perniagaan itu berkata, buat masa ini bekalan buah kelapa muda mudah diperolehi. Bekalan biasanya diperolehi dari pembekal di Perak yang menghantar 3 kali seminggu. Musim tak upah panas tu minggu sekali lah. Kalau masa musim panas ni 3 kali minggu 3 kali ha. Dia tak putus lagi lah. Sehari tu dia hantar berapa? Sehari ikut kita nak ambil. Kalau kata tengok cuaca, kalau kata panas kita ambil lebih sikit. Dia satu dia menghilangkan dahaga, lepas tu dia dapat neutralkan dalam badan kita. Pasukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT menerima sumbangan RM1 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan bola sepak di negeri itu. Sumbangan tersebut disampaikan Perdana Menteri kepada Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Datuk Ismail Karim pada majlis perasmian projek Forest City Iskandar Puteri. Ia turut disaksikan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sumbangan tersebut sebagai tanda penghargaan pasukan JDT yang menjuarai Piala AFC 2015. JDT berjaya mencipta sejarah negara apabila pasukan pertama membawa pulang piala berkenaan. Ia sekaligus meningkatkan bola sepak negara ke persada antarabangsa. PBNJ turut menghadiahkan sehelai jersey JDT kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Forest City merupakan penaja utama kelab berkenaan sejak 2 tahun lalu. Pertandingan meniup cengkerang gergasi berlangsung di Key West, Florida dengan penyertaan lebih 30 peserta. Penganjurannya meneruskan tradisi yang bermula 50 tahun lalu. Peserta dihakimi berdasarkan kekuatan bunyi, durasinya dan kelunakan yang dihasilkan. Saksikannya sebagai penutup Nasional 5 untuk hari ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi. When will those Colts go marching in?